Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa khabar murid-murid? Diharapkan semua murid dalam keadaan sihat sejahtera. Saya, Cikgu Afan akan mengajar kalian subjek Bahasa Melayu yang bertajuk Sains Aerodinamik. Untuk pengetahuan murid-murid, tajuk Sains Aerodinamik ini terdapat pada muka surat 146 dalam buku teks Bahasa Melayu tahun 6. Diharapkan semua murid sudah pun bersedia untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Standard pembelajaran pada hari ini iaitu 1.7.2 berbincang dan mengemukakan pendapat secara kritis dan kreatif dengan menggunakan ayat yang gramatis secara bertata susila. Objektif pembelajaran pada hari ini iaitu pada akhir pembelajaran dan pemudahcaraan, murid akan dapat berbincang dan mengemukakan dua pendapat secara kritis dan kreatif mengenai sains aerodinamik dengan menggunakan ayat yang gramatis secara bertata susila. Kedua, menulis untuk menyampaikan 4 maklumat dalam bentuk karangan berformat dialog mengenai sains aerodinamik dengan menggunakan bahasa yang santun. Kriteria kejayaan pada hari ini iaitu murid berjaya berbincang dan mengemukakan dua pendapat secara kritis dan kreatif mengenai sains aerodinamik dengan menggunakan ayat yang gramatis secara bertata susila. Kedua, murid berjaya menulis untuk menyampaikan 4 maklumat dalam bentuk karangan berformat dialog mengenai sains aerodinamik dengan menggunakan bahasa yang santun. Murid-murid, apakah ciri-ciri keistimewaan pesawat? Bagus. Untuk pengetahuan murid-murid, setiap pesawat ataupun kapal terbang mahupun jet mempunyai ciri-ciri tersendiri iaitu ia mempunyai ciri-ciri aerodinamik. Untuk pengetahuan murid-murid juga, kapal terbang yang bergerak pantas mempunyai bentuk aerodinamik. Bentuk ini mengurangkan geseran udara semasa gerakan. Pastinya, reka bentuk aerodinamik ini dapat mengharungi rintangan aliran udara supaya memudahkan kapal terbang ataupun jet meluncur di udara dengan lebih mudah. Kita lihat berdasarkan gambar-gambar yang telah Cikgu Afan tunjukkan di sini, iaitu adanya kapal terbang dan juga jet pejuang di situ. Pastinya, murid-murid dapat lihat bahagian kapal terbang dan juga jet ini yang mempunyai reka bentuk aerodinamik, iaitu yang Cikgu Afan sudah bulatkan di situ. Pastinya, ciri-ciri aerodinamik ini dapat memudahkan pergerakan pesawat di udara. Diharapkan murid-murid dapatlah memahami serba sedikit mengenai ciri-ciri aerodinamik ini dengan sebaiknya. Baiklah murid-murid, apakah yang kalian faham mengenai aktiviti 1 dan aktiviti 2 di sebelah ini? Bagus. Kita lihat maklumat ini mengenai Cikgu Syafiq menjalankan uji kaji tentang ciri-ciri kapal terbang di dalam bilik sains. Beliau meminta murid membuat beberapa aktiviti dan meneliti hasil uji kaji tersebut. Baiklah murid-murid, sekarang murid-murid lihatlah aktiviti yang pertama di situ, iaitu seorang murid yang sedang menerbangkan kepingan polistirena. Dan aktiviti yang pertama ini merujuk kepada pengujian kepingan polistirena. Dan didapati kepingan polistirena itu tidak dapat meluncur di udara.
Maksudnya tidak dapat terbanglah di udara. Dan kita lihat aktiviti yang kedua. Aktiviti yang kedua ini merupakan pengujian kapal terbang polistirena yang dibuat daripada polistirena. Dan di sini murid tersebut telah pun membentuk sebuah kapal terbang yang diperbuat daripada kepingan polistirena tadi dan dia telah menerbangkan model kapal terbang polistirena tersebut dan didapati bahawa model kapal terbang yang diperbuat daripada kepingan polistirena itu dapat meluncur laju di udara. Diharapkan murid-murid dapatlah memahami maklumat mengenai aktiviti yang pertama dan juga aktiviti yang kedua ini dengan sebaiknya. Mari kita membaca dan menjelaskan maklumat mengenai aktiviti 1 bagi mengemukakan pendapat secara kritis dan kreatif. Baiklah murid-murid, sebelum kita membaca dan menjelaskan maklumat berdasarkan aktiviti yang pertama ini dengan lebih terperinci, eloklah kita bersama-sama untuk membaca perkataan yang disediakan di sebelah kanan itu, iaitu daya geseran, menghalang, bentuk, meluncur, mudah, pergerakan dan juga rintangan. Dan di bawah itu terdapatnya maklumat grafik mengenai aerodinamik. Aerodinamik ini sebenarnya dapat membantu pergerakan sesuatu objek itu menghadapi rintangan aliran udara. Pastinya ia dapat membantu sesuatu objek tersebut meluncur laju di udara. Oleh itu kita lihat persoalan yang ditanya oleh Cikgu Syafiq kepada murid-muridnya. Mengapakah polistirena yang rata tidak dapat meluncur laju di udara? Jadi, itu persoalan ataupun pertanyaan daripada Cikgu Syafiq. Oleh itu, muridnya Ammar dan juga Jan Hui perlu memberikan pendapat ataupun pandangan mengenainya. Oleh itu, kita lihatlah pendapat daripada Ammar. Polistirena yang rata tidak dapat meluncur laju di udara kerana adanya daya geseran yang tinggi. Itu pendapat daripada Ammar. Seterusnya kita lihat dan mengujarkan pendapat yang dikemukakan oleh Jan Hui pula. Selain itu, bentuk polistirena yang rata telah menghalang pergerakannya meluncur di udara. Diharapkan murid-murid dapatlah memahami kedua-dua pendapat ini yang telah dikemukakan oleh Ammar dan juga Jan Hui ini dengan sebaiknya. Seterusnya, mari kita membaca dan menjelaskan maklumat mengenai aktiviti kedua bagi mengemukakan pendapat secara kritis dan kreatif. Baiklah murid-murid, sekarang kita beralih kepada aktiviti yang kedua pula. Oleh itu, kita lihat adanya persoalan yang diajukan oleh Cikgu Syafiq kepada Ruben pula. Kita lihat persoalannya. Mengapakah kapal terbang polistirena mudah meluncur laju di udara? Bincangkan. Itu persoalan yang dikemukakan oleh Cikgu Syafiq. Sekarang kita lihat respons, iaitu pendapat ataupun pandangan yang dikemukakan oleh Ruben pula, ya murid-murid. Kapal terbang polistirena mudah meluncur laju di udara kerana reka bentuknya mempunyai ciri aerodinamik. Dan kita lihat pandangan tambahan daripada Ruben itu. Kelebihan ciri aerodinamik inilah yang menyebabkan pergerakan kapal terbang polistirena mudah mengharungi rintangan aliran udara. Diharapkan murid-murid dapatlah memahami kedua-dua pandangan mengenai
kapal terbang polistirena yang telah dikemukakan oleh Ruben ini dengan sebaiknya. Kini tiba masanya murid perlu tuliskan sebuah penulisan berformat dialog mengenai sains aerodinamik dalam buku penulisan. Sila rujuk slide aktiviti 2 tadi untuk mendapatkan maklumat yang perlu dilengkapkan ke dalam penulisan dialog ini. Baiklah murid-murid, sebentar tadi kita telah pun berbincang mengenai pendapat ataupun pandangan yang dikemukakan oleh Amar, Jian Hui dan Ruben berdasarkan persoalan yang diajukan oleh Cikgu Syafiq. Sekarang murid-murid perlu menyiapkan aktiviti yang ketiga ini, iaitu murid perlu menulis sebuah penulisan berformat dialog. Di sini Cikgu Afan sudah membantu murid-murid dengan memberikan panduan yang sesuailah untuk murid-murid menyiapkan penulisan dialog ini. Dan di sini Cikgu Afan sudah memberikan panduan khas dan murid-murid perlulah melengkapkan dialog ini dengan merujuk slide aktiviti 2 tadi ya murid-murid. Dan di sini adanya 4 maklumat yang perlu murid lengkapkannya. Jangan risau, segalanya Cikgu Afan telah membantu murid-murid dengan memberikan pendapat ataupun pandangan yang telah dikemukakan oleh murid-murid Cikgu Syafiq sebentar tadi. Jadi, murid perlu tuliskan semula teks dialog ini dengan melengkapkannya menggunakan maklumat yang telah dibincangkan dalam slide aktiviti 2 tadi dengan sebaiknya. Selamat berjaya ya murid-murid. Semoga kita bertemu lagi dalam pembelajaran dan pemudahcaraan pada hari yang lain. Sekian, terima kasih.